Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 13 Oktober 2024. Seramai 12,176 rakyat Sarawak disasar memiliki lesen motosikal kelas B tahun ini menerusi program MyLesen yang dilaksana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, sasaran itu memberi peluang kepada lebih ramai individu, terutama dari kalangan B40, mendapatkan lesen memandu secara sah dengan bayaran yang lebih rendah. Beliau berpuas hati program tersebut mendapat sambutan menggalakkan dan telah diperluaskan ke banyak tempat di negeri ini. Tahun lepas, 4,703 orang telah mendapat lesen menerusi program berkenaan. Kita berharaplah kerja usaha ini adalah usaha berterusan untuk membantu mereka yang supaya dapat mendapatkan lesen B2 dengan harga yang minima sebanyak 250. Dan ini adalah usaha yang dimulai JPJ bersama-sama juga dengan MyEG, dengan IM, Institut Memandu, untuk membantu golongan B40 juga untuk mendapatkan lesen B2. Beliau berkata demikian pada penutupan program MyLesen motosikal di Miri yang memberi manfaat kepada 914 peserta. Dua kampung di bahagian Miri telah dipilih sebagai kampung angkat madani oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS. Kampung tersebut ialah Kampung Long Lateh dan Kampung Long Suling yang terletak di Ulu Baram. Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Dr. Nagulendran Kangayat Karasu berkata projek tersebut selaras dengan seruan Perdana Menteri yang menekankan kepentingan memajukan kawasan kampung untuk kesejahteraan masyarakat luar bandar. Kita buat plan pemekasan atau pembangunan sosioekonomi di kampung ini dengan KPI tertentu supaya bila KBS satu hari nanti meninggalkan kampung ini dan bergerak ke kampung lain, penduduk kampung ini sudah ada blueprint mereka sendiri tentang pembangunan yang mereka ingin capai mengikut cita rasa mereka dan acuan mereka. Projek tersebut dilaksana Pusat Belia Antarabangsa, agensi di bawah KBS bersama Persatuan Gerakan Kemanusiaan Malaysia, My Humanitarian. Beberapa kemajuan telah dicapai sejak projek dimulakan pada Ogos lepas. Antaranya pemasangan lampu jalan solar naik taraf tangki air selain pembinaan incinerator bagi pelupusan sampah yang lebih mesra alam. Beberapa projek juga sedang dilaksanakan ketika ini termasuk pembaikan jalan naik taraf gelanggang futsal dan pembinaan gelanggang serbaguna yang dijangka siap penghujung Disember ini. Kira-kira 300 orang hadir pada Majlis Santapan Negeri bersempena sambutan Hari Lahir ke-78 yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Dewan Undangan Negeri Sarawak malam tadi. Majlis turut dihadiri Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof selain Menteri-Menteri Kabinet Negeri dan Persekutuan. Simbolik ulang tahun ke-78 yang di-Pertuan Negeri diraih dengan upacara memotong kek hari jadi. Majlis Santapan turut menampilkan persembahan khas penyanyi terkemuka tanah air Dayang Nur Faizah dan Bob Yusof. Pagi ini akan berlangsung majlis jamuan teh di sebuah hotel terkemuka di Kuching. Seorang lelaki di Bintulu kerugian 1.2 juta ringgit selepas tertipu pelaburan tidak wujud. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Macha Atta dalam satu kenyataan media berkata mangsa merupakan seorang kontraktor berusia 60-an. Mangsa pada Jun lepas telah menerima satu pesanan ringkas daripada seorang individu tidak dikenali yang menawarkan khidmat rundingan dan penjualan saham. Mangsa yang tertarik dengan faedah yang ditawarkan kemudiannya telah memberikan maklumat peribadi dan mendaftar dalam pelaburan itu. Bagi tujuan pelaburan, mangsa telah melakukan beberapa transaksi wang dalam talian melalui aplikasi L-Trader Max berjumlah 1.2 juta ringgit. Mangsa menyedari ditipu apabila tidak menerima sebarang pulangan keuntungan daripada pelaburan tersebut. Dalam kenyataan sama, Datuk Macha berkata seorang wanita di Miri kerugian RM200,000 selepas terpedaya sindiket phone scam mangsa seorang pejabat awam berusia 20-an.
Wanita berkenaan sebelum itu telah dihubungi seorang individu yang memperkenalkan diri sebagai wakil dari unit komunikasi multimedia. Suspek memaklumkan nombor telefon mangsa telah disalahguna untuk kegiatan perjudian dalam talian. Mangsa kemudiannya diarah berhubung dengan seorang individu yang menyamar sebagai pegawai polis dan mendakwa mangsa kononnya terlibat dengan kes judi dan penggubahan wang haram. Sepanjang berurusan dengan suspek, mangsa telah melakukan beberapa transaksi wang berjumlah RM200,000. Maritim Malaysia Zon Miri pada Jumaat lepas menahan sebuah vesel nelayan asing disyaki melakukan aktiviti penangkapan ikan di perairan negara. Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Miri, Lieutenant Komander Maritim Muhammad Firdaus Saniman berkata, tangkapan dibuat pada kedudukan 174 batu nautika barat laut Tanjung Baram. Pemeriksaan menepati vesel tersebut disyaki dari Vietnam berdasarkan nombor pendaftaran, reka bentuk dan ciri-ciri fizikal vesel. Turut ditahan 4 kru termasuk seorang tekong juga disyaki warga negara Vietnam. Kesemua mereka berumur lingkungan 35 hingga 55 tahun dan tidak mempunyai dokumen dan pengenalan diri. Semasa kapal ronda Maritim Malaysia sedang melaksanakan ronda rutin di perairan Sarawak, kami telah mengesan sebuah vesel penangkapan ikan asing dalam keadaan yang mencurigakan di perairan kita. Ketika cuba dihampiri, vesel berkenaan bertindak sedikit agresif dan cuba melarikan diri. Namun begitu, kita punya aset kita berjaya menahan kapal berkenaan. Vesel dan kesemua kru dibawa ke Pusat Tahanan Vesel Zon Maritim Miri untuk tindakan lanjut. Keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM1.5 juta dan kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985. Di Bintulu, Maritim Malaysia turut menahan sebuah vesel yang membawa muatan minyak. Vesel tersebut ditahan Jumaat lepas pada kedudukan 9.7 batu nautika barat laut Kuala Kemenah. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Safian Aldin Abdullah dalam kenyataan media berkata, hasil pemeriksaan vesel tersebut dikendalikan 3 kru warga negara Indonesia berusia antara 22 hingga 47 tahun. Vesel dan kru ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 iaitu gagal mempamerkan lesen perkapalan saudagar serta sebarang dokumen lain. Kesemua kru dan vesel dibawa ke Pusat Tahanan Vesel Zon Maritim Bintulu untuk siasatan lanjut. 6 unit rumah flat di Lorong 4, Lapan Taman Ceria, Bandar Baru Permai Jaya Miri musnah dalam kebakaran yang berlaku petang semalam. Laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menyatakan 4 unit rumah terbakar sepenuhnya, manakala 2 unit lagi terbakar 60%. Kebakaran tersebut bagaimanapun tidak melibatkan sebarang kecederaan atau kehilangan jiwa penduduk terlibat. Terdahulu pihak bomba menerima panggilan kecemasan mengenai kebakaran itu pukul 3.05 petang. Pihak bomba telah mengaktifkan pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lutong serta dibantu BBP Lopeng. Kebakaran berjaya dikawal pukul 4.30 petang. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.